Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادة اسمع وأطع في عسرك ويسرك. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ubadah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, wahai Ubadah, isma' wa ati', dengar dan patuhlah, taatlah, fi usrika wa yusrika, semasa kamu susah dan semasa kamu senang. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merujuk kepada ketaatan seseorang itu kepada ketuanya, orang yang berada di atasnya, yang dilantik sebagai ketua. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya amir ataupun ketua ini dilantik di dalam jemaah-jemaah yang baginda sallallahu alaihi wasallam hantar keluar daripada Madinah untuk urusan dakwah, sama ada jihad ataupun rombongan yang dihantar untuk mendakwahkan sekumpulan manusia di mana-mana kawasan kepada Islam. Jadi dalam jemaah-jemaah itu baginda sallallahu alaihi wasallam akan lantik satu orang ketua, amir. Amir ni makna dia yang memerintah, yang mengeluarkan perintah. Yang di bawah dia itu dipanggil ma'mur, orang yang diperintah. Bila dilantik ketua di dalam sesebuah kumpulan, organisasi, jemaah dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab orang-orang yang berada di dalam jemaah itu untuk dengar dan patuh apa sahaja keputusan yang dilakukan oleh yang dibuat oleh amir itu, ketua itu. Kadang-kadang keputusan itu sesuai dengan kita, dengan orang yang ada di bawah. Kadang-kadang keputusan tu tak sesuai pula dengan keinginan kita.
Sama ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, ada masa keputusan yang baginda sallallahu alaihi wasallam buat sesuai dengan keinginan para sahabat, semua setuju. Tapi ada juga keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan para sahabat. Contohnya ketika dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, mereka telah bergerak untuk pergi ke Mekah, masuk ke Mekah buat umrah. Tapi bila sampai di Hudaibiyah, tak dibenarkan masuk, tersekat situ. Orang-orang Mekah, orang-orang musyrikin telah hantar buat perjanjian dan sebagainya, dan perjanjian itu berat sebelah. Keinginan para sahabat pada waktu itu, mereka mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita pergi je lah, lawan, perang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Nabi batalkan umrah tu. Semua sahabat tak setuju. Sehingga ada di kalangan mereka yang kata, tanya pada Nabi SAW, bukankah kita ni berada di pihak yang benar? Apa kita kena mengalah? Tapi Nabi SAW telah buat keputusan, kita batalkan umrah, balik semula ke Madinah. Pada waktu itu Nabi susah hati, macam mana nak buat? Sahabat-sahabat ni semua tak setuju. Maka atas saranan daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu dicadangkan, apa kata kalau tuan cukur kepala dulu, tahallul dulu. Nanti bila sahabat-sahabat ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam cukur kepala tahallul, dia ikut lah. Nabi pun buat. Dan alhamdulillah, dengan cadangan itu Nabi buat, dan sahabat-sahabat pun ikut Nabi. Tak jadi, semua balik semula ke Mekah. Jadi taat ini bukanlah ketika kita senang kita ikut. Bila kita rasa berat, kita pun tinggal. Tidak. Sama juga dalam ketaatan kita pada Allah. Ada ketika-ketika di mana mudah untuk kita taat, benda tu senang, sesuai dengan keinginan kita. Ada ketika yang susah. Susah itu kerana situasi kita, kerana keadaan diri kita. Tapi dalam masalah taat ini, dia tak ada waktu kita senang ke, waktu kita susah ke, ketaatan tetap ketaatan. Di situlah ujiannya yang Allah Subhanahu wa taala letak untuk seseorang yang beriman itu. Dia nak ikut ke tak ikut. Sebab kalau orang dia ada sifat taat, apa keadaan sekalipun dia akan ikut. Macam orang bercinta, dia suka pada satu orang, dia akan buat segala-galanya. Dia buat apa sahaja, walaupun susah, dia akan buat juga. Jadi dalam ketaatan kita, khususnya dalam taat kepada ketua, amir. Kalau dalam organisasi kita tu, dia ada ketua yang dilantik. Orang yang berada di bawah organisasi itu, dia kena ikut. Tujuan dia yang pertama sekali supaya ada kesatuan. Ada kesatuan. Setiap orang mungkin dia mempunyai pandangan yang berbeza. Orang ni dia cadang macam ni, orang ni dia cadang kot lain pula. Tapi bila keputusan telah dibuat,
setiap daripada mereka-mereka yang berada di dalam organisasi ataupun jemaah, dia perlu terima dengan hati yang terbuka, walaupun pandangan dia tak setuju, tapi untuk kesatuan dia jalan juga, buat seperti yang diputuskan. Dalam kesatuan ini ada bantuan Allah Ta'ala. Mesyuarat ataupun perkara ketaatan orang beriman ni, dia bukan ikut suara ramai. Dia bukan ikut suara ramai. Dia ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kefahaman pada ketua pada waktu itu. Pada waktu itu dia orang bawah ni dia ikut. Bila dia ikut, insya-Allah akan ada kebaikan di dalam keputusan ni. Ikut. Dan setiap orang berusaha ke arah untuk sempurnakan keputusan ni, walaupun dia susah, walaupun dia rasa susah dengan keputusan ni. Selagi keputusan itu tidak bertentangan, tidak bercanggah dengan hukum Allah, maka selagi itulah kita kena usaha untuk sempurnakan keputusan. Ini cara orang beriman. Cara orang beriman. Tak kira lah dalam keluarga ke, keluarga dia ada ketua keluarga, dalam organisasi dia ada ketua organisasi, dalam jemaah dia ada ketua jemaah. Jadi setiap ahli itu dia perlu ikut apa yang telah ditetapkan jalan. Barulah perjalanan dia akan jadi selamat. Kalaulah ketetapan dah ada tapi masing-masing ikut cara sendiri, maka natijah dia, keputusan dia ialah rosak. Dalam perkara dunia pun kita boleh nampak benda tu. Ada dah ketetapan sekian, tapi pakat dok buat belaka, maka habis lah, tak ada apa lah tinggal. Yang nampaknya perpecahan. Nampak perpecahan. Ibarat orang beriman ni taat pada ketua dia macam dalam sembahyang berjemaah. Kena sembahyang berjemaah, tak imam rokok, tak imam berdiri. Tak kira lah, tak imam tu lambat ke cepat ke, ikut. Kadang yang susah lama, tak imam baca panjang, tapi kena ikut ke. Dia tak boleh nak dulu daripada imam, tak boleh. Ataupun dia nak khilaf, tak boleh ikut. Nak ikut tapi tak ikut, tak jadi. Semayang dia jadi rosak. Begitulah. Melainkan imam tu benar-benar salah, betul-betul salah, tu tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Imam naik rakaat kelima contoh, semayang, makmum yang tahu dia tak boleh naik, tak boleh ikut. Kalau dia tahu rakaat tu rakaat kelima dah, dia naik juga, maka batal solat dia. Solat makmum tu batal, tak imam tak batal lagi, sebab dia tak tahu, dia tak ingat. Begitu. Di dalam perkara taat, bila dia bercanggah dengan hukum Allah, yang tu tak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada tuntutan taat, tidak ada kewajipan taat pada mana-mana makhluk dalam perkara maksiat, dalam perkara memaksiati, mendurhakai al-Khaliq Allah Ta'ala. Tak ada taat. Bahkan kita pula wajib kena tegur, bagi tahu tak betul ni. Begitu. Khair.
Jadi dalam masa kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, untuk kena taat. Semua keadaan, setiap keadaan. Orang beriman ni dia tak ada, dipanggil apa? Lone Ranger. Sendiri jalan, tak ada. Dia terikat dengan sesuatu, dengan keputusan daripada amir dia, ketua dia. Dia tak boleh jalan ikut diri dia je. Saya ikut saya, tak, terikat. Bagai satu orang ahli keluarga, penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk negara, semua dia ada dia punya, ada ketuanya. Jadi setiap daripada kita terikat. Jadi selagi tidak bercanggah dengan hukum Allah, maka selagi itu kita berusaha untuk taat. Usaha untuk taat. Nah, ini bukan kehendak siapa, tapi inilah kehendak Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang pertama sekali taat pada Allah, yang kedua taat pada Rasul, yang ketiga ulul amri, orang yang menerajui urusan orang-orang Islam. Dia yang pegang, bertanggungjawab, taat pada mereka. Perintah. Jadi siapa yang sempurnakan ketaatan dia, maka dia akan dapat kebaikan hasil daripada ketaatan dia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbatu sil man qata'aka wa a'ti man haramaka. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Uqbah, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Sil man qata'aka, sambunglah, hubungkanlah hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Sama ada orang itu daripada ahli keluarga, kaum kerabat kita, ataupun orang lain, jiran kita. Orang yang putuskan hubungan dengan kita, kita hubungkan, sambung kembali hubungan, berusaha untuk sambung hubungan. Ini akhlak yang tinggi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak putuskan hubungan, kita sambung, kita buat baik dengan dia. Dia tak suka dengan kita, kita cuba ambil hati dia. Kiralah di keluarga ke, keluarga lebih-lebih lagi. Wa a'ti man haramaka, dan berilah, sama ada yang kamu beri itu hadiah, apa-apa pemberian, ataupun yang diberikan itu adalah perasaan kasih sayang kepada orang itu, ataupun beri kebaikan. Nabi kata berilah man haramaka, kepada orang yang tidak memberi kepada kamu. Orang yang jauhkan pemberian dia, sama ada pemberian hadiah dia ke, kebaikan dia ke, ataupun rasa suka sayang dia pada kita, dia tak boleh, tapi kita sayang dia. Kita bukan nak tunggu orang suka pada kita baru kita nak suka ke dia. Tak. Sifat Nabi ni, orang beriman, dia akan sayang semua orang, dia akan suka pada semua orang. Kalau dia marah kerana dosa yang dilakukan, bukan marah orang tu, marah perbuatan tu. Tak suka pada perbuatan, benda maksiat yang dibuat, yang tu kita tak suka. Adapun zat orang tu, kita kena sayang dia, kena kesian pada dia.
Baru ni kita baca hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang daripada kamu selagi dia tidak kasih untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk diri dia. Ulama sebut bukan setakat benda yang dia kasih saja, benda yang dia tak suka untuk diri dia, itu juga benda yang dia kena tak suka ada pada saudara dia. Kita suka kita dapat apa, macam itulah kita suka saudara kita dapat. Kita tak suka kita ni mendapat sesuatu yang buruk, begitulah kita tak suka saudara kita dapat benda yang buruk. Suka pada semua orang. Jadi kalau dia buat salah, kesalahan dia tu dibenci, tapi orangnya tak dibenci. Tapi setan dia pandai, dia tipu kita. Kadang kita kata atas nama kebenaran, atas nama macam-macam lah, yang menyebabkan kita ni bukan sahaja benci kepada perbuatan tu, dengan orang-orang sekali kita buang, dengan tuan-tuan dia sekali kita letak bawah, hina tu lah. Sifat orang beriman bukan begitu. Sifat orang beriman, dia benci kepada dosa, tapi pendosa tu dia kena sayang. Perbuatan dosa yang dia buat kita tak suka, tapi dia buat dosa tu kita kena kesian ke dia. Kena kesian, kenapa dia buat ni. Kena usaha macam mana dia ni boleh bebas daripada perbuatan maksiat yang dibuat. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, orang buat apa pada Nabi, Nabi tak marah, melainkan bila dia melibatkan hukum Allah, yang ni Nabi marah. Orang kata ke, orang buat macam-macam, Nabi tak. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Pada waktu tu ada satu orang sedang marah pada Sayyidina Abu Bakar. Marah. Dia kata macam-macam pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diam je. Pada waktu tu Nabi senyum. Nabi senyum. Tiba sampai satu tahap, Sayyidina Abu Bakar jawab apa yang dia kata tu. Kata banyak sangat, hilang sabar, jadi jawab. Nabi pun bangun. Nabi tu bangun, tinggalkan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, tadi masa mula-mula Tuan duduk sama dengan saya, kemudian Tuan bangun, kenapa? Pada waktu kamu dimarahi dan kamu tidak jawab, pada waktu tu malaikat tolong jawab bagi pihak kamu. Nabi kata, malaikat tolong jawab bagi pihak kamu. Orang tu kata gini, malaikat jawab. Tapi bila kamu mula jawab, maka pada waktu tu tak ada apa-apa dah, kamu jawab sendiri dah, jadi aku tak perlu ada situ. Nabi kata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar akhlak. Dan ini antara akhlak yang terbesar yang kita kata bukan senang nak buat. Bukan senang nak buat. Orang tak mahu berkawan dengan kita, tak mahu saing dengan kita, tak mahu bertegur sapa dengan kita. Kita nak mulakan tu, nak pergi jumpa dia, nak senyum pada dia, nak bagi salam, bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Nak senyum, bagi salam, hubungkan silaturahmi.
Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Ali la tarju illa rabbaka wa la takhaf illa dhanbaka. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, janganlah engkau mengharap, janganlah kamu mengharap melainkan Tuhanmu. yakni hendaklah kamu hanya berharap kepada Tuhan dalam apa sahaja permasalahan kamu, apa sahaja keperluan kamu, maka hendaklah kamu berharap hanya pada Allah, hanya pada Allah untuk selesaikan segala keperluan kita. Maksud Nabi, janganlah kamu berharap kepada selain Allah. Pergantungan kita, kelemahan iman, kelemahan iman kita ni, bila kita ni ditimpa sesuatu kesusahan ataupun bila kita ada sesuatu keperluan, kebanyakan masa bila kita nampak untuk selesaikan masalah, kita akan nampak ada atas ni, ada depan kita, yang ada sekeliling kita, kita nampak. Jarang-jarang sekali kita nampak yang atas ni, jarang. Bila kita rasa, oh saya ada keperluan ni, oh nampak dah si fulan ni, nampak selalu dah. Disebabkan apa? Lemah pergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bila ada keperluan saja, kita nampak yang boleh selesaikan masalah kita ni Allah. Hari-hari kita duk baca, kita mengaku depan Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah, kami buat ibadat, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, minta tolong. Hari-hari kita sebut, sehari paling kurang 17 kali, 17 kali kita mengaku depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ni kalau nak minta tolong hanya kepada Allah. Kita letak hanya tu dalam bahasa Arab, iyyaka nasta'in, maknanya hanya kepada Engkau, tak minta dah ke orang lain. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. 17 kali sehari kita mengaku. Tapi oleh kerana lemah pergantungan kita, kebanyakan masanya bila kita ada apa-apa keperluan, kita akan nampak selain Allah dulu. Nampak selain Allah. Nabi pesan, la tarju illa rabbaka, janganlah engkau mengharap melainkan kepada Tuhan engkau. Ya, haraplah hanya kepada Allah. Kemudian Nabi bersabda lagi, wala takhaf illa dzambaka, dan janganlah engkau takut melainkan terhadap dosa engkau. Kalau kamu nak takut sesuatu, yang paling kita takut ialah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Kerana sebahagian daripada perkara-perkara yang kita tak suka berlaku atas diri kita adalah disebabkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang Allah Ta'ala kafarahkan, kena sesuatu sebab perbuatan kita yang tidak baik. Sebab bila kita buat dosa, sebenarnya kita kena takut Allah Ta'ala turunkan apa-apa musibah, berikan kepada apa-apa musibah kepada kita, balasan terhadap dosa yang kita dah buat tu.
Tapi oleh kerana hubungan kita dengan Allah lemah, kita tak berasa benda tu. Tak berasa. Berbeza dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka buat sikit je rasa besar. Buat sedikit kesalahan tapi rasa macam satu kesalahan yang besar. Selagi tidak ada keputusan ataupun doa daripada baginda ataupun ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang sahabat, mereka ni tertinggal dalam satu peperangan, peperangan Tabuk. Ada 3 orang sahabat yang tertinggal, tidak ikut. Dan mereka ni tertinggal bukan kerana tidak mampu, kerana mereka ini menangguhkan, tangguh dulu nak pergi, kejap lagi lah, kerana sesuatu urusan yang dirasa tak apa, sempat lagi, tapi tertinggal. Sehinggalah Nabi pergi perang, kemudian Nabi balik, dia dah nak pergi lagi kan, bersama dengan Nabi. Jadi bila Nabi sampai, kebiasaannya orang-orang munafik, mereka akan datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bagi alasan, macam-macam alasan, supaya Nabi terima alasan mereka, dan Nabi pun doa maghfirah untuk mereka. Tapi 3 orang sahabat ni, mereka ni orang yang benar-benar, yang iman dia benar pada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia sampai pada Nabi, dia beritahu pada Nabi, saya tak ada apa-apa alasan. Tak ada apa-apa alasan. Nak kata susah, saya rasa sekarang ni saya paling senang daripada sebelum ni. Lebih senang daripada sebelum ni. Tapi tak ada alasan. Untuk orang munafik lain, Nabi terima alasan. Tapi untuk 3 orang ni, Nabi kata, kamu pergi, tunggu Allah buat keputusan. Tunggu Allah buat keputusan. 3 orang sahabat nak tunggu keputusan Allah Ta'ala tu. 40 hari mereka ini dipulaukan. Nabi tidak benarkan mana-mana sahabat untuk bertegur dengan mereka. Mereka ni pun kalau jumpa Nabi bagi salam, Nabi tak jawab salam. 40 hari tunggu. Nak tunggu Allah Ta'ala terima taubat mereka ni. Dalam tempoh 40 hari itu, dengan menangisnya, dengan susah hati, sehingga dia kata, kalaulah saya mati dalam tempoh ni, tak tahu apa jadi pada saya. Ya, Allah tak terima lagi taubat. Kalaulah sampai ajal waktu tu, apa jadi pada saya? Sedih. Sampailah 40 hari, barulah Allah Ta'ala isytiharkan, Allah Ta'ala turunkan ayat yang Allah Ta'ala telah terima taubat mereka. Itu sahabat. Dia terkata sikit pun kataan yang tidak baik, kata benar, marah satu orang, dia seorang tu marah dia pula, guna perkataan yang sama. Sebab apa? Takut. Berbeza dengan kita hari ini, kerana kelemahan kerohanian kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita buat, kita tak rasa. Melainkanlah kalau dosa tu dosa besar. Dosa besar. Contohnya makan sesuatu yang ada campuran
campuran yang tidak halal, sumber yang tidak halal. Oh, kita rasa, oh, macam mana nak buat ni? Terasa besar lah. Tapi ada benda-benda yang sama juga bercampur dengan yang tidak halal, tapi kita rasa okey je. Contoh, dalam masalah muamalat, banyak keadaan yang kalau kita tak berhati-hati, maka kita terlibat dengan riba dan sebagainya. Tapi kadang-kadang benda tu tak nampak, tak rasa, jadi tak rasa apa, tak rasa apa. Sedangkan benda tu besar. Jadi Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Ali, kalau kita nak takut, takutlah dosa ni. Dosa yang kita buat ni sebenarnya kita kena takut. Sebab tu kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Muhasabah. Sebelum tidur muhasabah. Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu muhasabahlah, buatlah kira-kira terhadap diri kamu sendiri sebelum di akhirat nanti kamu akan dikira, dihisap. Kalau hisap dekat sana, kira-kira kat sana susah, payah. Jadi kita hisap diri kita dulu kat sini, tengok apa yang kita buat, apa yang kita cakap, dan kita baiki. InsyaAllah hari demi hari kita akan bertambah baik, kita akan lebih bertambah baik. Tapi kalau kita jalan je kehidupan kita ni, memang Allah Ta'ala dah tetap dah ketentuan kita. Orang ni macam mana, orang ni macam mana, dah ada dah ketentuannya, ikut je. Sedangkan kita ni ada ikhtiar, Allah Ta'ala beri kita ikhtiar untuk hamba Allah Ta'ala ni, untuk pilih. Allah beri pilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi terserah pada diri kita. Orang yang beruntung atas dunia ni, dia dah buat persiapan. Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ni atas dunia ni dia buat kira-kira dah untuk diri dia, dan dia buat amal untuk kehidupan selepas mati. Ni orang bijak. Dia cek diri dia, kemudian dia baiki, buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Orang macam ni dia bijak, dunia berjaya, akhirat berjaya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.